الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين حبيبنا الكريم ورسولنا العظيم وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin sidang Jumat sekalian, pertama marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dalam keadaan pada hari ini tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita tidak boleh lari dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita tidak boleh lari mahu ataupun tidak, kita suka ataupun tidak. Kita perlu meninggalkan segala larangan, segala tegahan, segala perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita melihat takwa sendiri yang memberi arti ataupun maksud takut kepada Allah, dan bila seorang yang beriman takut kepada Allah, mereka akan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dengan segala perintahnya. Saudara kaum muslimin sidang Jumat sekalian, insya-Allah pada hari ini mimbar ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk pada hari ini kita berfikir, untuk pada ketika ini kita merenung sejenak yang dikatakan dakwah Islam. Apakah peranan kita sebagai seorang muslim dalam kita berdakwah? Apakah kepentingan berdakwah dalam Islam? Kenapa perlunya kita berdakwah? Saudara kaum muslimin sidang Jumat sekalian, alhamdulillah, sama ada kita sedar ataupun tidak saudara sekalian, hari ini kita merupakan golongan ataupun umat yang dikatakan khairul ummah, umat yang terbaik, sebaik-baik umat, ataupun umat yang menjadi contoh. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga daripada 114 surah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran ini ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai yaitu sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk memberi faedah kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kerana mereka ini saudara sekalian menjadi yang terbaik kerana mereka menyuruh kepada perkara-perkara kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka ini mencegah, mereka ini melarang perkara-perkara yang mungkar dan keji. Wa tu'minu billah, dan mereka ini saudara sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, jelas daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf kita umat yang terbaik. Dan pengiktirafan ini tuan-tuan bukan datangnya daripada manusia, tapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saudara sekalian, sepatutnya kita mempunyai perasaan bangga. Sepatutnya pada hari ini kita memiliki perasaan dalam keadaan kita yang terbaik seperti yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saudara sekalian, dalam untuk mencapai pengiktirafan yang terbaik, pastinya di sana seseorang tadi ataupun sesuatu perkara tadi perlu melalui beberapa perkara.
Yang pertama, untuk menjadi umat yang terbaik tadi, dikatakan mereka ini menyuruh perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, mereka ini mencegah perkara-perkara yang mungkar. Dan yang ketiga, saudara sekalian, mereka ini beriman bersungguh-sungguh dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat sekalian, marilah kita melihat pada mutakhir ini, akhir zaman ini, bagaimana saat ini Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai musibah. Satu persatu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Dan setiap musibah ini, saudara sekalian, ada musibah tadi Allah taala turunkan kepada seseorang, khusus kepada dia. Dan ada ujian dan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seluruh masyarakat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan musibah kepada semua, walaupun ada orang yang mengatakan pada hari ini nafsi-nafsi, kubur masing-masing. Kenapa boleh berlaku tuan-tuan? Apa kaitan musibah dengan dakwah? Kenapa kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini satu benda yang penting? Jawapannya, saudara sekalian, marilah kita melihat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup cantik. Seandainya pada hari ini kita memerhati melihat apa yang dikatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya, iaitu yang melakukan maksiat, adalah seperti kaum yang menumpang dalam satu kapal. Orang yang buat maksiat dan juga orang yang mencegah maksiat juga dikatakan dalam satu kapal. Sebahagian dari mereka berada di bahagian yang atas dan yang lain berada di bahagian yang bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, andai sahaja kami lubangi ataupun menebuk satu lubang kecil di bahagian kapal di bahagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti, tentu kami tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kami. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas, padahal mereka tidak menghendakinya, akan binasalah seluruhnya. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya. Saudara kaum muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, adalah satu perumpamaan yang cukup penting ataupun yang cukup cantik, saudara sekalian. Bagaimana yang dikatakan apabila kita berada hari ini dalam satu kapal, tetapi apabila satu golongan ini ingin menebuk kapal tersebut, kita benci dengan perkara tersebut yang pastinya boleh menenggelamkan kita. Tetapi pada hari ini dalam keadaan kita membiarkan, ia bukan keluarga aku, itu masalah dia dan sebagainya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, musibah ataupun ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan sepatutnya kepada golongan-golongan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kerana pada hari ini dalam konsep dakwah, dalam keadaan pada hari ini kita jauh dengan yang diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kita juga dalam keadaan ditimpa oleh musibah. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat sekalian, pada dasarnya setiap individu muslim sebagai seorang Islam diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam, menyampaikan mesej Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kadar kemampuan. Dan bahkan banyak nas-nas syariat yang menyebabkan kewajipan dakwah bagi setiap individu muslim. Antara yang lain, saudara sekalian, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat atau kama qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini jelas, saudara sekalian, dalam untuk berdakwah tidak semestinya kita memakai title ustaz,
Tidak semestinya kita yang dikatakan keluaran daripada universiti agama, tetapi cukup di sana walaupun satu ayat yang boleh memberi suatu perubahan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita. Ini juga merupakan dakwah di dalam Islam, bahkan ia merupakan satu kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan antara yang lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar dalam mencegah kemungkaran, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkara." Sesiapa yang melihat sesuatu kemungkaran, melihat dengan mata kita tuan-tuan, falyughayyiruhu biyadihi, maka ubahlah, cegahlah dengan tangannya. Tangan yang boleh kita artikan yang bermaksud kuasa. Seandainya yang melakukan kemungkaran ini anak kita, sebagai ayah kita mempunyai kuasa untuk mendendanya ataupun menghukum. Tetapi seandainya dengan tangan ini juga kita tidak mampu, saudara sekalian, Rasulullah sebut fa in lam yastati fa bi lisani. Sekiranya kita tidak mampu dalam untuk mencegahnya, cegahlah dengan lisan, iaitu kita menasihatinya. Dan yang kedua, seandainya dengan lisan pun, dengan nasihat pun kita tidak mampu, ya Allah, aku malu dengan dia, ya Allah, Rasulullah sebut fa in lam yastati fa bi qalbi, cegahlah dengan hati. Wa dzalika dhaful iman, dan demikian merupakan selemah-lemah iman. Rasulullah menyebut, saudara sekalian, seandainya pada hari ini kita melihat sesuatu kemungkaran, kemungkaran merupakan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Islam kata ini tidak boleh, ini haram, dan ia merupakan kemungkaran. Contohnya dalam keadaan suatu hari kita melihat seseorang yang kita kenal baru keluar daripada kedai nombor ekor, dan di tangan juga masih lagi ada nombor ekor, tiket nombor ekor. Sekiranya dalam keadaan kita tidak mampu ataupun tiada kuasa yang dikatakan dengan tangan ataupun kuasa, mungkin kita boleh cegah tadi dengan lisan. Kita carilah masa yang sesuai untuk menegurnya ataupun menasihatinya. Dan ini juga masalah kepada kita, saudara sekalian. Kadang-kadang kita ingin berdakwah, tetapi dalam keadaan kita salah untuk berdakwah. Kita tegurnya di khalayak ramai, menyebabkan bukan dia lebih dekat kepada ajaran Islam, tetapi bertambah benci kepada kita. Bahkan sepatutnya dalam untuk menegur, carilah masa yang sesuai. Carilah masih dalam keadaan kita tidak membuka aib di hadapan khalayak ramai. Dan inilah saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Pastinya dalam dakwah, saudara sekalian, dalam yang dikatakan amal ma'ruf nahi munkar, pastinya dalam konsep dakwah ini, pencegahan ini ataupun perkara-perkara kebaikan ini, pastinya perlulah kita mulakan bermula daripada rumah. Dan menjadi kewajipan kita sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita, sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang suami ini, tuan-tuan, merupakan nahwada yang ibaratkan keluarga ini sebuah kapal. Kitalah yang menerajunya ke mana hala tuju kapal kita. Sama ada ia selamat berlayar dengan aman ataupun tenang, ataupun kita membawa kapal keluarga ini, saudara sekalian, tenggelam dalam dasar yang cukup dalam lautan yang mungkin tidak akan timbul selama-lamanya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan sejenak, seandainya pada hari ini seluruh keluarga muslim, seluruh keluarga Islam, contohnya dalam taman kita khususnya, seandainya seluruhnya dalam keadaan mereka semua mengamalkan yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga, pastinya akhirnya ia akan melahirkan satu masyarakat yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, tuan-tuan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Yang bermaksud walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk sesebuah negeri tersebut beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan iman yang sebenar, bertakwa dengan takwa yang sebenar, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Allah Taala mengatakan kami akan membukakan seluas-luasnya pintu barakah daripada langit dan juga bumi, tuan-tuan.
Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan kita mengetahui betapa wajibnya konsep dakwah, konsep amal ma'ruf nahi munkar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barakahnya dalam kehidupan kita, dan akhirnya Allah taala juga menjauhkan daripada bala, daripada musibah dan ujian yang mungkin pada hari ini tidak mampu untuk kita pikul, insya-Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shalihin. Saudara sidang Jumaat sekalian, sekali lagi sekolah saya berpesan khusus bagi diri saya yang menyampaikan khutbah pada hari ini dan kepada saudara sidang Jumaat sekalian. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan seperti dalam keadaan antara orang yang bertakwa, mereka melaksanakan yang dikatakan konsep dakwah. Dan insya-Allah inilah antara yang lain bagi pihak MMU ingin melahirkan graduan ataupun student-student, bukan sahaja mereka ini cemerlang dari sudut akademiknya, berjaya pada dirinya sendiri, tetapi kami juga mengharapkan antara yang lain khususnya bagi student MMU, mereka juga mempunyai perasaan kewajipan untuk berdakwah, mempunyai perasaan untuk membantu ataupun menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk makluman saudara sekalian, insya-Allah pada hari ini, pada petang ini, kami selama 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad akan bertolak ke perkampungan orang asli di Brogas Semenyih, Selangor, di mana antara yang lain saudara sekalian, tujuannya untuk kita menempani ataupun merapati ataupun menyantuni, untuk memahami dan mengenal masyarakat orang asli, khususnya bagi saudara-saudara yang di sana yang mungkin baru mengenal Islam. Dan ini antara inisiatif kami dan antara yang lain. Yang pertama saudara sekalian, pada hari ini di kawasan ataupun di perkarangan masjid ini ada beberapa tabung yang khusus dengan dana tersebut dalam untuk menjayakan program ini. Dan antara yang lain saudara sekalian, setiap keluarga akan diberikan hadiah ataupun cenderahati yang termasuklah antara keperluan isi rumah seperti beras, gula dan sebagainya. Dan yang kedua saudara sekalian, antara misi kami ialah kami akan menghadiahkan kepada setiap keluarga ini naskah ataupun tafsir Al-Quran yang dirasakan pada kami telah sebut di kedai yang berharga lebih kurang RM30, yang paling murah lah RM30 tafsir Al-Quran. Dan ini insya-Allah kami akan beri kepada yang pertama 20 kelamin ataupun keluarga yang sudah memasuk Islam, 20 keluarga yang telah Islam Al-Quran tafsir. Dan selebihnya tuan-tuan kami akan beri kepada mungkin yang dikatakan mu'alaf. Mu'alaf ini terbagi kepada 2. Yang pertama mu'alaf yang dia telah memasuk Islam. Yang kedua mu'alaf ini ialah mereka yang hatinya sedang berjinak-jinak hendak mengenal Islam. Dan ini antara yang lain target kami ataupun tujuan kami, mudah-mudahan bila mereka melihat tafsir Al-Quran ini saudara sekalian, datangnya daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah sebelum kita mengakhiri khutbah kita pada hari ini, bagaimana mungkin saudara sekalian yang dikatakan Yusuf Islam ataupun sebelumnya dikenal sebagai Cat Stevens, di mana pada awal 1960-an saudara sekalian, dia merupakan seorang penyanyi. Dan pada tahun 1960-an, bagaimana dia punya album jualan dijual seluruh dunia sebanyak 60 juta unit. Dia merupakan seorang penyanyi yang terkenal.
Tetapi nak dijadikan cerita saudara sekalian, dia lahir di kalangan dalam keluarga Kristian, tapi nak menggambarkan dalam keadaan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu hari abangnya baru pulang daripada Jerusalem, dan abangnya menceritakan apabila di sana dia telah masuki sebuah masjid, dan bila masuk ke dalam masjid dia merasai satu suasana yang sebelum ni dia tak pernah jumpa suasana tersebut. Dan abangnya juga telah menghadiahkan kepada satu tafsir Al-Quran. Dan bila Yusuf Islam ni tuan-tuan, dia menerima tafsir Al-Quran daripada abangnya, bila dia pegang sahaja dan dia baca ni, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala membuka hatinya, menyentuhkan hatinya. Dia merasakan inilah agama yang dicari-carinya. Dan dia mengatakan saat dia menerima tafsir Al-Quran tersebut, ia hanya terbayang satu benda yang saja yang dia akan buat. Dia mengatakan, aku akan masuk Islam. Inilah saudara sekalian, walaupun kita merasakan Al-Quran tafsir satu benda yang mungkin satu benda yang kecil, ataupun harganya lebih kurang RM30, tetapi kita tidak tahu hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu siapa yang berkeinginan, yang pertama sumbangan ditabung, dan yang kedua siapa yang berkeinginan kita memerlukan lebih kurang 30 naskah tafsir Al-Quran berharga RM30. Sesiapa yang berkeinginan, insya-Allah bolehlah jumpa saya selepas ini, dan insya-Allah kami akan pergi selepas lebih kurang jam 3 petang. Jadi mudah-mudahan walaupun tuan-tuan tidak dapat pergi, tapi tuan-tuan telah mengamanahkan ataupun memberikan sedikit rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerja-kerja dakwah ini. Dan mudah-mudahan inilah saudara sekalian, walaupun RM30, walaupun dalam bank kita memiliki berpuluh-puluh ribu ringgit, yakin dan percayalah RM30 inilah dah confirm merupakan sedekah ataupun amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu anna Allah Subhanahu Wa Taala amarakum bi aqibada bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihat bi kursi, faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Muhammad كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زد رحمة السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Tuanku Al-Muqtasim Billah Muhyiddin, Tuanku Al-Haji Abdul Muazzam Syah Ibn Al-Mahmud Sultan Badr Syah. Allahumma ja'al Malaysia wa saira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah. Allahumma ja'al Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa zaman warfa' anhum al-qahta wal bala wal harba wal i'tila. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم